Jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Stew. Datuk Di-Pertua, soalan nombor 11. Sila Menteri Sumber Manusia atau timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Stew yang membangkitkan soalan berkenaan dengan yang ada kaitan terus dengan COVID pada hari ini, iaitu Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad iaitu PSMB melancarkan inisiatif penjana HRDF pada 22 Jun 2020 oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Tujuan pelaksanaan inisiatif ini adalah untuk kita menyokong agenda kerajaan dalam memulihkan semula ekonomi negara yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 dengan memberi fokus kepada penempatan pekerjaan dan penajaan penempatan kepada rakyat Malaysia. Salah satu daripada skim inisiatif penjana HRDF ini adalah Place and Train. Saya sebutkan tadi Place and Train, iaitu kita sediakan dulu pekerjaan, kemudian baru kita memberi latihan. Sebab kalau kita beri latihan dulu, kemungkinan selepas itu mereka tidak ada peluang pekerjaan. Mungkin dia orang balik duduk kampung dengan ada ilmu latihan tapi tidak ada pekerjaan. So kita tukar kepada Place and Train. So dengan itu, selain daripada itu, bagi menyelesaikan isu pengangguran disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, pekerja yang diberhentikan turut mendapat manfaat daripada skim ini dan sekaligus mampu mengurangkan kadar pengangguran secara langsung kepada rakyat Malaysia. Melalui penjana ini, kita telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 5 Jun 2020 yang berjumlah 250 juta akan digunakan oleh PSMB ataupun HRDF bagi memanfaatkan 40,000 rakyat Malaysia untuk mendapatkan peluang pekerjaan dalam tempoh masa 12 bulan. Setakat 8 Julai 2020, seramai 3,000 orang telah berjaya mendapat penempatan pekerjaan. Dengan bantuan kewangan diluluskan berjumlah 15 juta dengan tawaran gaji bermula daripada 1,800 sebulan. Maknanya lebih tinggi hampir 40% daripada kadar asas gaji, wage ataupun kadar asas gaji yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia, iaitu 1,050. Sekarang kita telah membuat satu tawaran dengan gaji permulaan 1,800. Jadi pada penempatan ini, sekarang ini dalam My Future Job, di bawah PKSO telah menyediakan, memberi peluang pekerjaan sebanyak 12,714 pekerja. Dan di bawah Job Malaysia, kita telah menyediakan peluang pekerjaan dan kita dah place. Maknanya dengan izin job ready, iaitu sebanyak 21,000 pekerja yang telah diisi di bawah Job Malaysia. Jumlah keseluruhannya adalah 33,714 pekerja yang telah diisi dalam tempoh COVID. Dan sekarang kita sedang merancang untuk kita fulfill dengan izin the vacancies yang ada untuk pasca COVID-19. Yang inilah perancangan-perancangan yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila Stew. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan. Berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan kepada program pengekalan pekerjaan, Employment Retention Program, yang izin Datuk Di-Pertua? Dan apakah langkah-langkah jangka panjang kerajaan untuk menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan? Terima kasih Stew. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Stew yang membangkit. Kita telah memperuntukkan 120 juta perbelanjaan untuk yang seperti mana yang dibangkitkan oleh Stew tadi. Jadi di situ juga kita telah melanjutkan tempoh program insentif pengambilan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara pada 5 Jun 2020, iaitu menawarkan insentif kewangan kepada majikan di antara 600 hingga 1,000 bagi seorang pekerja atau perantis yang diambil pekerja sehingga tempoh 6 bulan. Jadi untuk merancangkan inisiatif ini, Kementerian Sumber Manusia melalui PKSO ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial telah melancarkan portal pekerjaan untuk yang retrenchment, yang dengan izin yang telah diberhentikan ataupun dipotong gaji, iaitu melalui My Future Job.
Inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Untuk makluman, ahli-ahli yang berhormat sekalian dan juga setiu, pada 15 Jun sehingga 16 Julai, seramai 114,429 pencari kerja dan 90,260 kekosongan jawatan telah didaftarkan. Yang ini yang kita, Datuk Yang di-Pertua. Jadi kita melihat kepada misalnya di bawah kepada skim My Apprentice, majikan layak mendapat insentif pengambilan sebanyak 600 orang jika menggajikan perantis. Inilah langkah-langkah yang kita telah buat. Yang terakhir kita tengok di sini, Hire Malaysia. Majikan yang menggajikan penganggur berumur 40 tahun ke bawah, termasuk mereka yang dibuang kerja, akan mendapat insentif sebanyak 800. Manakala mereka yang menggajikan penganggur berumur antara 40 hingga 60 tahun atau orang kelainan upaya layak mendapat insentif sebanyak 1,000. Semua insentif ini akan diberikan selama 6 bulan kepada majikan yang layak. Jadi kita tengok IR 4.0 ini, iaitu cloud computing dengan izin, cyber security, machine learning, logistik, manufacturing, construction, hospitality, sale and marketing. Untuk makluman, banyak lagi kursus yang kita tawarkan dalam program ini melalui HRDF dan juga PTPTK. HRDF dulu. Jadi insya-Allah apa yang saya rasa dibangkitkan oleh STIW ini, kita sedang merancang untuk mengurangkan masalah kadar pengangguran dan juga retrenchment ataupun pembuangan kerja yang berlaku ketika COVID-19 ini, COVID-19 ini bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Dan kelembapan ekonomi ini bukan saja bermula pada ketika COVID, dan sebelum, daripada tahun 2019 lagi, apabila projek-projek dibatalkan apa semua ini menyebabkan spillover dengan izin, tidak berlaku pengembangan ekonomi ataupun ekonomi cycle berlaku dalam negara apabila projek-projek besar-besar negara telah dibatalkan buat pada satu ketika dahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pokok Senar. Terima kasih Datuk Betul, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Daripada jawapan tadi disebut bahawa dalam program SIP ini kita telah berjaya mengisi 12,714 orang, kalau tak silap saya angka yang disebut, daripada 48,000 orang lebih yang diberhentikan daripada Januari sampai 30 Jun. Ini bermakna bahawa masih ada lagi lebih daripada 30,000 orang pekerja yang telah diberhentikan yang masih belum mendapat penempatan pekerjaan. 21,000 di Job Malaysia itu bukan terdiri daripada mereka yang diberhentikan. Mereka itu campur-campur. Ada orang yang bekerja nak tukang tempat bekerja dan sebagainya. Itu yang diisi oleh Job Malaysia. Tetapi SIP adalah program penggantian ataupun pencarian pekerjaan bagi mereka yang diberhentikan. Jadi apa masalah untuk menempatkan mereka ini yang baki 30,000 ni? Adakah masalah tiada kekosongan dan sebagainya? Ya, Terima kasih. terima kasih kepada Pokok Senar. sahabat Pokok Senar yang membangkitkan lebihan daripada 12,700 lebih yang kita telah isi. Jadi masih ada lagi. Yang memang sekarang ini kita sedang berunding dengan factory manufacturing yang mana peluang pekerjaan kita akan isi dengan kita. Sebab itu konsep kita sekarang kita meletakkan place and train. Maknanya place and train ini kita mencari peluang pekerjaan dahulu dan menentukan bidang tugas, bidang teknikal yang ada kepada setiap pekerja yang terlibat dalam perbentian kerja ataupun diberi cuti tanpa gaji sebagainya. Maknanya sebelum ini mereka ada bidang tugas dalam bidang teknikal seperti wafer fab. Jadi peluang pekerjaan dalam bidang green technology ataupun solar energy. Jadi kita akan train mereka setelah kita pastikan syarikat solar energy ini memerlukan pekerja-pekerja. Maknanya kita akan divert mereka dengan izin untuk melatih mereka kepada teknologi solar daripada wafer fab tadi. Inilah yang kita rancang melalui program kaunseling kerjaya, carian pekerjaan melalui Job Malaysia dan juga My Future Job. Begitu juga dengan penempatan pekerjaan baru yang kita sedang berusaha sangat keras untuk kita nak mengurangkan kadar pengangguran dalam negara ini, termasuk yang disebut oleh Pokok Senar tadi yang berjumlah
40,000 lagi yang masih tertinggal. InsyaAllah dengan peluang-peluang yang ada dan juga COVID-19 ini kita nampak bukan satu malapetaka, sebenarnya satu hikmah yang mana kita tak jangka perkara-perkara yang di luar dugaan hari ini datang, yang mana mungkin pelabur-pelabur akan masuk selepas ini hasil daripada di tempat-tempat luar negara yang mana COVID-19 akibat daripada kesan daripada kebaikan daripada Malaysia ini menjadi negara terbaik dalam mengawal COVID-19. Negara-negara lain kemungkinan akan berpindah dalam FDI masuk ke dalam negara kita. Yang ini yang kita kata hikmah di sebalik COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri.